Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Aiman Najmi bin Azhar. Nama bilik saya adalah A18A0322. Saya dari kelas ARS 2023 EB2. Hari ini saya akan membincangkan mengenai topik kepribadian dan gaya hidup dalam tingkah laku pengguna. Isu yang saya ingin bincangkan mengenai kepribadian dan gaya hidup pengguna dalam pembelian dalam talian pada zaman pandemik COVID-19. COVID-19 telah bersama kita hampir 2 tahun dan telah memberi banyak kesan yang mendalam dalam kepribadian dan gaya hidup rakyat Malaysia. Pandemik telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita dan pengembangan berlaku secara tiba-tiba dan tidak disengajakan, seperti penjarakan sosial, pemakaian topeng, sekatan perjalanan dan lain-lain. Ini dapat mempercepatkan program digitalisasi Malaysia dalam kalangan masyarakat, perbankan dan lebih banyak lagi. Banyak platform dalam talian yang telah disediakan seperti Lazada, Shopee, Foodpanda, Tafofood dan lain-lain untuk orang ramai untuk berbelanja dalam talian. Apakah yang dimaksudkan dengan kepribadian? Kepribadian merujuk kepada susunan psikologi unik seseorang dan bagaimana ia secara konsisten mempengaruhi cara seseorang itu bertindak balas terhadap persekitarannya. Dengan kata lain, kepribadian terdiri pada jumlah ciri seperti pemikiran, tingkah laku, perasaan di mana seseorang itu boleh menjadi unik atau berbeza daripada yang lain. Jadi yang boleh dikaitkan dengan kepribadian pada era COVID-19. Kenal siapa ini? Inilah B.S. Nicky yang mengembangkan teori tingkah laku. Menurut teori beliau, kepribadian adalah hasil hubungan antara individu dan persekitaran. Persekitaran mempunyai pengaruh yang besar dalam membina kepribadian seseorang. Setiap orang berbeza mengikut keadaan di persekitaran dalam diri kepribadian hingga menghasilkan kepribadian yang berbeza. Seperti contoh, kita definisikan keadaan COVID-19 di Malaysia pada masa kini yang begitu tertekan hingga menyebabkan rakyat Malaysia terpaksa berubah kepribadian bersesuaian dengan keadaan. Sikap mengawal perbelanjaan tak penting atau tidak boros, kepribadian yang berawas pada dengan ancaman virus terhadap keluarga menjadi utamaan, dan kepribadian dalam menggalakkan pembelian dalam talian yang menjadi kegilaan pada era COVID-19. Platform dalam talian memberi banyak kelebihan untuk rakyat Malaysia untuk membelanja dalam talian seperti pembelian voucher, penghantaran percuma, cashback untuk setiap pembelian dalam talian. Gaya hidup. Gaya hidup adalah corak atau cara menjalani kehidupan yang diputuskan seseorang mengikut fisiografinya. Dengan kata lain, gaya hidup menentukan corak penggunaan yang mencerminkan pilihan seseorang mengenai cara menghabiskan masa dan wangnya. Pola penggunaan ini bergantung sepenuhnya kepada 3 dimensi utama, iaitu aktiviti, minat dan pendapat. Setiap orang mempunyai minat, aktiviti dan pendapat yang beza. Pada era pandemik, gaya hidup pembeli berorientasi tindakan. Ini adalah mereka yang membuat keputusan membeli berdasarkan keinginan mereka menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar dan mengambil risiko seperti meningkatkan pengetahuan menggunakan digital. Pertama adalah pengalaman digital pengguna di seluruh industri mewujudkan harapan terhadap personaliti gaya hidup rakyat Malaysia dalam era pandemik. Pengalaman baru tentang gaya hidup menggunakan digital memberi nilai tambah yang signifikan agar perubahan menjadi kekal. Sebagai contoh, generasi X dan Y telah mempelajari penggunaan digital dalam urusan seharian.
Pengalaman yang diperoleh memudahkan mereka dalam pembelian keperluan harian dan kesihatan dan meningkatkan kualiti gaya hidup mereka yang dahulu. Platform beli belah dalam talian nampak yang berterusan untuk jangka masa yang panjang kerana COVID-19 tidak menunjukkan tanda untuk baik. Sektor e-dagang telah bertindak balas dengan cepat terhadap cabaran mencipta pengalaman positif sebagai tindak balas terhadap wabak. Syarikat telah melabur dalam logistik dan rangkaian bekalan untuk memperluaskan rangkaian produk mereka. Ini telah menarik sebahagian besar pengguna dan tinjauan awal tahun ini mendapati banyak daripada mereka cenderung terus membeli cara dalam talian atas alasan bukan kesihatan seperti kemudahan, menjimatkan masa dan rangkaian produk yang lebih luas. Pandemik telah meningkatkan penggunaan alat digital dalam kalangan masyarakat untuk terus berhubung dengan dunia tanpa sepadan. Kesan daripada peningkatan penggunaan alat digital dapat dilihat melalui trend-trend dalam perubahan gaya hidup yang timbul dari kesan COVID-19. Pertama, gaya hidup peningkatan penggunaan digital. Orang beralih kepada platform digital untuk membeli keperluan harian. Kedua, gaya hidup perubahan corak mobiliti. Orang kurang menggunakan pengangkutan awam dan bekerja dari rumah. Ketiga, gaya hidup perubahan tingkah laku pembelian. Beralih kepada pembelian berdasarkan nilai dan membeli belah dalam talian. Keempat, gaya hidup meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan, mengamalkan budaya patuh SOP, kajian dalam memakai topeng, mengekalkan jarak sosial untuk membina imuniti berkelompok. Kesimpulannya, adakah perubahan tingkah laku ini akan berterusan setelah COVID reda? Tingkah laku pengguna boleh berbeza secara signifikan bergantung kepada budaya dan geografi. Pandemik ini menjadikan dimensi tingkah laku pengguna lebih kompleks kerana pergerakan fizikal terbatas, pengguna berhijrah ke dunia maya dan terdedah kepada pengaruh baru. Perubahan tingkah laku akan kebiasaan juga berkaitan rapat langsung dengan sejauh mana pendedahan kepada persekitaran baru. Generasi muda lebih cepat menerima perubahan berbanding generasi X dan Y. Pada masa kini, pengguna telah menyesuaikan diri dengan pola telangku baru untuk jangka masa yang panjang sebagai tindak balas terhadap COVID-19.